paper 2 yang terakhir pada modul SBP. Okay, semua ready dah? Dah ready? Dah cikgu. Okay. Alright, so soalan pertama, gambar rajah van dia suruh kita lorek berdasarkan A dia kata lorek bahagian A prime. So A prime ialah selain kawasan E lah kan. Jadi macam tu. Okay, easy ya, tak ada masalah. Okay, untuk A prime intersect B dan intersect dengan C prime, jawapan dia akan jadi macam ni. Bahagian B sahaja. Okay. Kamu boleh guna kaedah numbering, nombor-nomborkan kawasan, ataupun boleh guna ada setengah pelajar dia terus lorek. Dia terus lorek, batu mana yang tak berkenaan dipadam. Tak kisahlah apa-apa cara asalkan dapat jawapan kat sini. Okay. Ada nak penjelasan tambahan ke macam mana dapat jawapan B ni? Ke semua dapat jawapan betul? Boleh? Boleh cikgu. Okay. So yang kedua ni dapat jawapan berapa? Jawapan akhir nombor 2. 22.43. Okay, betul. So bila cikgu sketch segitiga dia lebih kurang macam ni lah. Segitiga sudut tegak. Di mana lebar tapak dia x plus 3. Kemudian dia punya tinggi 2x tolak 5. Jadi dia kata luas ialah 20. So 1/2 kali tapak kali tinggi ni akan dapat 20. Dapatkan satu quadratic equation yang arm equal to 0. And then buat pemfaktoran. Pemfaktoran ni balik dengan equation yang last kali ni. So x darab 2x memang dapat 2x kuasa 2. Okay, so kita boleh continue. And then kita akan dapat dua nilai x, 15, satu negatif 11/2 kita abaikan x yang negatif. Okay, kita akan guna x sama dengan 5. So 5 ni kita masukkan sini, 2 kali 5, 10, tolak 5, sini akan dapat 5. Sini masukkan 5, 5 tambah 3, 8. So soalan minta perimeter segitiga itu. So kita dah ada tapak dan tinggi, tinggal nak cari panjang ni dia punya hypotenuse. So kita akan buat teorem Pythagoras. Kita akan dapat 9.43. So perimeter tambahlah 9.43 tambah 5 tambah 8 dapat jawapan. Okay. Next. Tak ada soalan lah. Okay. Diberi sin theta ialah positif K. Nyatakan sin theta tolak 180 darjah dalam sebutan K. So keadaan di mana theta tolak 180 darjah ialah pada sukuan yang ketiga. Okay. Sudut yang ketiga ni ialah sudut di mana kita ambil theta ni tolak dengan 180. So sudut akan berada di sukuan yang ketiga. Jadi pada sukuan yang ketiga, sin kita ialah negatif. So jawapan dia negatif K. Sebab sin theta sama dengan K ni dia ialah pada sukuan yang pertama. Okay, so bila sin theta tolak 180, dia nak masukkan sudut yang berada di sukuan yang ketiga. So yang ketiga sin negatif, dia ialah negatif K. Boleh? Tak faham. Tak faham pun? Okey, kita ada 4 sukuan. Untuk sudut kat sini, memang kita kata dia sudut theta lah kan. Okey, untuk sudut yang kedua ni, sudut dia kedudukannya macam ni. Kan rama-rama, yang ketiga kedudukan sudut macam ni. Dan yang keempat, kedudukan sudut dia begini. Okey. So, untuk sukuan yang pertama ni, sudut ni sama dengan theta. Okey, sudut sama dengan theta. Untuk yang kedua, kita nak dapatkan theta ni, kita akan buat 180
tolak dengan kat sini. Cikgu guna ni lah variable lain nak confuse. Cikgu guna x lah. Okay, kalau cikgu guna x, maksudnya sudut pada ni sudut x, kedudukan dia begini. Sudut dalam sukuan. Okay. Manakala theta ialah sudut yang mula dari ni, paksi x pusing lawan arah jam. Okay. So untuk x dia akan sama, sudut x ni dia akan sama dengan sudut theta. Okay. Manakala pada sukuan kedua, kedudukan sudut theta tu dia jadi begini. Dari x ni ke garisan ni. Ini dah sudut theta. So bila kita nak tahu x, dia akan jadi 180 tolak theta tu. Sini dah 180 tolak theta. Sini theta, direct theta. Okay. Kalau yang sukuan ketiga, dia akan jadi dari sini ke, sekejap guna color lain kok confuse. Dari sini ke garisan pada sukuan yang ketiga itu di sini. Inilah kita punya theta pada bentuk nilai theta pada sukuan yang ketiga. Jadi untuk cari x ni, keadaan dia akan jadi theta ni yang tolak dengan 180, baru kita akan dapat sudut x tu. Iaitu theta tolak 180. Okay, untuk kes yang sukuan keempat pula, kita punya sudut theta akan sambung ke sini pula. Jadi nak dapatkan x macam mana? 360 tolak theta. Jadi bila theta tolak 180 tu dia ialah sudut yang dimaksudkan ialah sudut pada sukuan yang ketiga. So bila sukuan ketiga, kita tahu sin kita negatif kat sini sebab tu dia jadi negatif K. Soalan ni pun soalan satu markah sahaja sebenarnya. So tulis saja negatif K pun dah okey. Boleh? Kau ada siapa-siapa yang boleh jelaskan dengan lebih ringkas lagi daripada ni? Ini maksudnya cikgu explain dari teori asas lah. Boleh tak? Faham lagi? Faham dah cikgu. Boleh Okay. So raja satu ni dia menunjukkan sebahagian daripada graf Y sama dengan 5/2 sin 6x. Dia tanya A dan B. So A kita ni, A ni tadi kita punya apa? Apa jawapan A kamu? Negatif 5/2. Okay. Kalau A ni kita akan ambil negatif kan? Sebab dia duduk di bawah, duduk di kawasan yang negatif. Kalau kat sini dia akan jadi positif 5/2. Okay, kita akan lihat daripada depan ni. Dia punya amplitude. Okay, B jawapan dia apa B? B jawapan dia berapa? 30. Ya, 30. Sebab kita ambil ni, selepas perkataan sin ni dia ada 6x, maksudnya dia punya 360 darjah ni dibagi kepada 6 bahagian. Okay. So 360 bagi 6 dapat 30 darjah. So dia akan jadi 30. Kalau kita sambung lagi, dia akan jadi, okay, katalah dia macam ni. Dia akan jadi, tu. 1. So dia 6 kala. Ni baru 1 kala. One cycle 1. Buatlah ni 2, 3, sampai 6. 4, 5, 6. Tersempit. So 30 tu maksudnya sini 30. And then dia akan jadi berapa? 6. Dia akan jadi 9. Dia akan jadi plus 3 lah. Okay, sebab dia punya gap ni 30. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Boleh kita continue? Ataupun ingat saja B ni formula dia begini.
Okey, kita proceed soalan 4. Coretkan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, so rantau dia akan jadi macam ni. Kita boleh guna anak panah tapi make sure Y yang positif berada di belah kiri. So macam yang ni, Y yang positif ni duduk belah kiri dah. Dia kata lebih kecil, so anak panah dia ke bawah. Maksudnya yang ni kita akan lorek di bahagian bawah ni. Manakala untuk yang ni pun Y dia memang positif dan duduk di belah kiri. So dia kata lebih kecil. So lebih kecil dia akan jadi macam ni. Okay, Y negatif X ni dia tak lukis. Dekat soalan kamu dia tak lukis. So kamu kena lukis sendiri. Kamu kena tahu bahawa Y sama dengan negatif X dia duduk belah kiri ni. Kiri ke sini. Kalau Y sama dengan X dia akan start pada sini. Okay. So Y sama dengan negatif X lukis dahulu. And then dia kata lebih besar. Okay, pastikan Y yang positif duduk belah kiri. Lebih besar maksudnya ke atas. So kawasan tu. Okay, boleh. Ada soalan? Boleh. Okay. Okay, yang kelima. Jadi pepejal ni bentuk silinder, jari dia 12. Jari dia 12, so maksudnya diameter dia 24. Okey, bila diameter 24, berapa jari kon? 4. 4. Sebab dia 24. So kita ada 3. So kalau kita bahagikan 24 tu dengan 3 kon jadi 8. So 8 ialah diameter. So jari ialah separuh diameter. So dia akan jadi 4. Okey, dikeluarkan. 3 kon ni dikeluarkan. Diberi tinggi silinder itu ialah 3 kali tinggi kon. Katakanlah tinggi kon kita guna huruf T. T for tinggi. So tinggi silinder ni kita akan jadi 3 kali. So dia akan jadi 3T. Okay, now diberi isi pada pepejal yang tinggal ialah 9152. Hitung tinggi dalam cm silinder itu. So dia nak tahu part ni. Nilai 3T ni. Boleh cikgu tahu jawapan kamu dapat berapa? 21. Yes, 21. Okay. Jadi si padu silinder formula dia pi j kuasa 2T guna pi j dia 12. T kita akan guna 3T. Okay, akan dapatlah 1357.5/7T. And then untuk isi padu kon formula dia 1/3 pi j kuasa 2T. Tapi kita ada 3 kon. So cikgu darab dengan 3 siap-siap. Masukkan semua nilai. Pi 22/7, J 4, T lah. T kekal sebagai T. And then darab 3 dapat 52/7T. And then tadi dia kata tolak kan. Isi padu silinder, tolak isi padu kon. Kita akan dapat balance lagi 9152. Okay. So pindah T dapat sama dengan 7. Okay, tak selesai lagi kan sebab dia nak tahu tinggi silinder. So kena buat 3T sama dengan 3 kali 7. Sama dengan 21. Okay. Yang ni kena guna formula. Formula isi padu. Okay, tak ada masalah lah. Formula isi padu pun memang diberi dalam exam kan. Cuma tahu apa nilai yang perlu dimasukkan. Okay, boleh soalan ni? Boleh. Okay, proceed soalan nombor 6. Sarah berumur 101 asal 7 tahun. Umur Sarah 2 kali umur anak lelaki dia nama Iman. Nisbah umur Iman kepada adik perempuan dia Aida 5/3. Nyatakan umur Iman dalam asas 7. So cikgu convert dulu. Cara cikgu buat lah kan. Cikgu convert dulu asas 7 kepada asas 10. So cikgu tahu Sarah ni umurnya 50 tahun. So anak dia ni 2 kali umurnya. So bila bahagi 2 umur Iman tu anak dia tu 25 tahun. So 25 convert semula ke asas 7 dapatlah 34 asas 7. Ada cara lain selain daripada ni yang dapat jawapan sama? Tak ada kamu semua cara sama macam cikgu ke macam mana?
Sama, okey. Kemudian nyatakan umur Aida dan asas 10. Dapat jawapan berapa umur Aida? 15. Yes, 15. Sebab nisbah 5, 3. So 5 ni Iman, Aida ni katalah X. So 5 bahagian nak kepada 25 tu 5 kali 5 lah. So Aida 3 bahagian 3 kali 5, 15. So tulis umur Aida sama dengan 15 tahun. Okay, now hitung jumlah umur Sarah dan anak-anaknya. So tambahlah 50 tambah 25 tambah 15, 90 tahun. Tukar kepada asas 8. Okay. Boleh senang soalan ni. Asas nombor. Okay, kita proceed Yang ketujuh, nyatakan sama ada ayat berikutlah suatu pernyataan atau bukan. Okay, satu ni. 3/7 tidak wajar. Ya ke tidak? Pernyataan ke tidak? Pernyataan. Okay, pernyataan. Yang kedua, Syazana mempunyai RM520 di dalam akaun simpanannya. Pernyataan ke tidak? Pernyataan. Pernyataan. Okay. Yang pertama ni dia pernyataan. Yang kedua, Syazana ni dia bukan pernyataan. Okay. Kamu faham tak maksud pernyataan? Pernyataan ni dia sama ada pernyataan yang betul atau pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah pun kita panggil pernyataan. Pernyataan yang betul pun kita panggil pernyataan. So untuk 3/7 ialah pecahan tidak wajar. Betul ke salah? Salah. Salah. Dia ialah pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah. Tapi dia ialah pernyataan. Kalau macam yang kedua, Syazana mempunyai RM520 di dalam akaun simpanannya. Kamu tahu ke betul ke tak Syazana tu ada amount tu dalam akaun dia? Kamu tak tahu kan? Kamu pun tak tahu sama ada ni betul ke salah ke. Bila ada kekeliruan kat situ, maka ialah bukan pernyataan. Sebab pernyataan memang sahih sama ada dia pernyataan yang betul atau pernyataan yang salah. Tu je bila kamu soalan minta macam ni, kamu tanya diri kamu, betul ke salah? Kalau ada jawapan betul, maksudnya dia ialah pernyataan. Kalau ada jawapan salah, dia ialah pernyataan. Tapi kalau dia ragu-ragu, betul ke Syazana ni ada amount macam ni? Tu bukan pernyataan lah. Okay, boleh? Boleh. Okay. Contoh. Cikgu bagi saya contoh. Kalau cikgu bagi 2 kali 3 sama dengan 6. Kenyataan ke tak? Pernyataan. Pernyataan. Kalau 2 kali 3 sama dengan 4. Kenyataan tak? Pernyataan. Kenyataan. Kalau cikgu kata X tambah 2 sama dengan 6. Pernyataan ke tak? Bukan pernyataan. Sebab apa bukan? Tak boleh tentukan betul atau tak. Sebab kita tak tahu nilai X tu apa. Kita tak boleh tentukan. Kita tak boleh cakap, ni salah ni. Kenapa awak kata salah? Kita pun tak boleh kata, ni betul ni. Kenapa cakap betul? Dia jadi macam confused gitu. Kita tak sure X ni nilainya berapa. Kalau kita tahu nilai X ni berapa, baru kita boleh habat dia betul ke salah kan? So yang ketiga ni bukan pernyataan. Boleh faham Pernyataan dengan tak pernyataan tu maksudnya tengok dia punya kebenaran dia. Okey, sambung. Okey ni, kontrapositif ni. Glamour juga kontrapositif ni asyik duduk naik dalam buku modul ni. So dapat jawapan apa? Ni nampak dah ni. Jika X tak sama dengan 2, maka X kuasa 2 tak sama dengan 4. Okey, pernyataan dia, kebenaran dia palsu. Okey, perlukan penjelasan yang lebih ni ke? Lebih lanjut ke mengenai soalan B ke? Okey dah. Boleh. Dia palsu lah sebab X ni dia mungkin juga boleh jadi negatif
2, bukan 2 sahaja ya. Okay, next. Okay, trapezium. Diberi persamaan garis lurus PS ialah negatif Y per 6 tolak X per 12 sama dengan 1. Ni persamaan bentuk apa ni? Pintasan. Yes, bentuk pitasan. Tapi general form bentuk pitasan sebenarnya dia kena macam ni lah yang cikgu tunjuk ni. Yang mana dia kena positif kat sini. Dan kat depan ni pun dia tak boleh dia positif juga. So cikgu ubah persamaan yang dibagi ni adalah bentuk pitasan am. Yang mana negatif ni cikgu turun kat bawah lah. And then negatif kat sini sepatutnya dia kena plus. So letak plus dan negatif 12 tu letak kat negatif 12 bawah ni. Dia tak merubah pun dia punya simbol sebab positif jumpa negatif still akan dapat negatif kat sini kan. Cuma cikgu susun semula ikut bentuk pitasan yang am. Yang mana sini mesti positif. Okay. So dalam bentuk pintasan, persamaan bentuk pintasan, bawah huruf Y ni ialah apa nilai negatif 6 ni? Dia ialah pintasan Y. Maksudnya untuk garisan PS ni, pintasan Y dia ialah negatif 6. Okay, PS kat sini. So pintasan Y tu kat sini pula. Kat sini dia ialah negatif 6. Jadi automatik kita tahu koordinat S ialah 0, negatif 6. Okey, untuk X, bawah X ni ialah pintasan X. Yang mana negatif 12. So kat sini, pintasan X tu ialah terletak pada titik P. Jadi kita tahu koordinat P ialah negatif 12, 0. Jadi dah dapat titik P dan S melalui persamaan pintasan ni. Okey. Lepas tu soalan A dia minta nilai K. K duduk kat sini. Okey, trapezium. Trapezium kalau kita lukis betul punya bentuk trapezium. Okey. Ini dia ciri-ciri dia ialah garisan selari. Formula pun dia tulis kan 1/2 darab hasil tambah 2 garisan selari. Ni garisan ni lah. So automatik sini dengan sini dia selari. Bila dia selari apa yang sama? Kecerunan. Yes, kecerunan sama. So automatik kita boleh cari K ni. Kita cari dulu kecerunan PS. Kita samakan dengan kecerunan QR. So yang ni QR punya, yang ni PS punya kecerunan. Cikgu darab silang. Cikgu akan dapat K sama dengan 7. Okey. B, kecerunan garis lurus PQ. PQ, mana PQ? Okay, PQ. Now K dah ada dah 7. So boleh direct lah kira PQ. Dapat berapa? Berapa? 7/6. 7/6. Okay. Formula dia sama saja. Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Now persamaan garis lurus PQ. Mana PQ? Okay, PQ ni kecerunan pun kita dah cari dekat B tadi. Tinggal nak cari C. Okay, apa jawapan akhir dia? Apakah persamaan garis lurus PQ? Nak dengar jawapan kamu? C dapat apa C? C14. Okay, C14. So persamaan ialah Y sama dengan 76X tambah 14. Garis lurus ni dikira dia boleh dikatakan wajib lah keluar dalam ni ya. Dalam soalan paper 2 ni. Okay, so yang ni. Okay, fahamkan bentuk gambar rajah ni dia adalah segitiga sama kaki. Dua sektor bulatan ni PMN1, satu lagi KNR. Masing-masing pusat di P dengan R. Okay. PR 30. So tapak 30. So cikgu bahagi siap-siap 15-15. QN 8. Tinggi segitiga 8. Sudut PQR 124. So kalau sini 124. Dia segitiga sama kaki. Maka kita tahulah kaki dia 28-28. Kan? 180 tolak 124 bahagi 2. Dapat 28-28. Pi guna 22/7. Now dia suruh kira panjang bagi lengkok KN,
KN dan NM. Ni panjang ni lengkok ni. KN dan MN. Ni kira lilitan bulatan lah. KN dengan MN ni dan nilai dia sama. So kita ambil salah satu panjang. Katalah kita kira KN dulu. So nak kira lilitan setakat 28 darjah ni, kita akan guna cara kerja dia akan jadi 28/360. Sebab kita nak kira lilitan bulatan untuk 28 darjah sahaja. So 28 daripada satu bulatan penuh lah. Darab, formula lilitan ialah 2 pi J. So 2 pi J kita tadi 15. Dapatlah 22/3 untuk satu lengkok. So kat sini dia nak 2 lengkok, kali 2 dapat 44/3. Itulah jumlah panjang dia. Okey, B. Luas kawasan berlorek. Kamu dapat berapa luas kawasan berlorek ni? Sepuluh. Okey. Alright, jawapan dia 10. Cara dia mula-mula kita cari dulu segi 3 penuh ni. Luas dia, so 1/2 kali tapak dia 30 kali tinggi dia 8. Okay, ni segi 3. Tolak dengan 2 sektor bulatan ni. So, cikgu akan guna 2. 2 ni untuk 2 bulatan yang ada. 28/360 sebab kita nak tahu luas yang 28 darjah, sektor 28 darjah. 28 daripada 360 kali pi J kuasa 2, formula luas bulatan. J kita 15. So dapatlah 10. Okay. Seterusnya tak ada masalah ha? Kalau ada masalah abang. Okay, soalan insurans. Boleh cikgu tahu jawapan A apa? Kamu dapat A berapa? RM696.85. Okay, jawapan B. RM3.017. Okey. Jadi, betul lah jawapan tu. Kita akan tengok bahagian, untuk kes puandensi dia adalah perempuan berumur 34 dan tidak merokok. So, dia punya premium rate dia 1.991. Dia nak dapatkan perlindungan insurans RM350,000. So, ni tengok ni setiap 1,000 nilai muka insurans. So, RM350,000 per dengan 1,000 darab dengan premium rate dia tadi. 1.991 dapatlah jawapan. Okey. Lepas tu untuk yang Cik Kamal ni dia berumur 32 tahun dan dia merokok. So dia punya annual premium rate ni tak ada. Dia nak dapatkan insurans hayat 300,000 dan premium tahunan dia nak premium tahunan sebanyak RM905.10. Jadi dia akan jadi formula yang sama, cuma dekat premium rate ni kita letak X sebab kita tak tahu lagi. Pindah-pindahkan dapatlah 3.017. Okey, boleh? Ada soalan tak? Tak ada tak ada, proceed. Okey, gambar rajah van. Okey, kena fahamkan gambar rajah ni mengenai hobi reading, cycling and travelling bagi 60 orang murid. Nyatakan bilangan murid yang suka membaca, berbasikal dan melancong. Maksudnya dia suka buat 3 benda ni. Duduk tengah-tengah ni lah. So jawapan A berapa? 3. Okey, B. B, apakah jawapan M dan N yang kamu dapat? Dan bilangan murid yang suka berbasikal. Dapat tak? Dapat tak? Buat soalan B. M15. Okay. N. 7. Pelajar suka berbasikal. Buat soalan B ni dia tanya 3 benda. M, N dan bilangan murid yang suka berbasikal. 30. 30. Kamu nak dapatkan M dan N ni guna kaedah apa? Nisbah. Nisbah. Oh, okey. Selain nisbah, ada tak kaedah persamaan serentak?
Okay, cikgu tunjuk cara cikgu buat. Okay, first kali yang B ni kita tahu total dia 60 semua sekali. Maksudnya M tambah 4 tambah 8 tambah ni tambah ni tambah ni tambah ni dapat 60. So cikgu pindahkan 38 ni dapatlah M tambah N ialah 22. So tu persamaan yang pertama. Okay. Persamaan yang kedua cikgu guna nisbah. Okay, 5, 6 ni, 5 ni untuk travelling, 6 ni reading. So 5/6 lah. 5 ni travelling, 6 reading. So 5 travelling ni cikgu calculate lah semua travelling dalam ni ada 18 tambah N. So jadilah N tambah 18 okay, sama. And then 6 ni nisbah untuk reading. So reading ni cikgu tambahlah M tambah 4 tambah 3 tambah 8. Dapatlah M tambah 15. So daripada persamaan nisbah ni cikgu darab silang. Cikgu expand kurungan. And then cikgu akan dapat persamaan yang kedua iaitu 5M tolak 6N sama dengan 33. So dapat dua persamaan. Cikgu boleh buat persamaan serentak. Cikgu guna kaedah penghapusan. Yang mana persamaan pertama ni cikgu kali 5 supaya dia 5M dengan 5M. Nak hapus M lah. Okay. So penghapusan dia kat sini. Hasil penghapusan tu cikgu akan dapat N cikgu 7. So bila N 7 cikgu masukkan dalam persamaan pertama. N 7 kat sini maka M cikgu akan dapat 15. Okay, selesai N dan M. Kemudian dia nak tanya pelajar suka berbasikal. So tengok berbasikal ni. Tambahlah 8 tambah 3 tambah 12 tambah N. N kita dah dapat tadi 7. So tambah 7 maka dapatlah 30. Okey. Ada nak tanya? Ada yang buat cara lain daripada ni tak? Tak ada? Tak ada. Okey. So C, hitung beza antara bilangan murid yang hanya suka membaca dengan bilangan murid yang hanya suka melancong. So hanya suka membaca mana reading lah M. M tadi kita dapat 15. Tolak dengan yang hanya suka melancong sini 11. So dapatlah 4. Okey, selesai dapatlah berapa markah ni? 9 markah. Okey, next graf gerakan. Okay, fahamkan cerita dia. Faham ini dia pergi ke Melaka. Dari Gombak berhenti sat dekat Seremban. Kemudian daripada Melaka patah balik ke Gombak. Macam mana kita tahu patah balik? Sebab dia ialah graf jarak masa. Kalau sini jarak, kalau graf tu menurun maksudnya dia patah balik. Tu konsep graf jarak masa. Soalan pertama, untuk kereta Fahmi untuk 90 minit yang pertama. Dapat jawapan berapa untuk soalan A? 52 km per jam. Yes, 52 km per jam. Nak cari laju, jarak bahagi masa. So untuk 90 minit yang pertama, dekat sini diguna jam. So convert dulu minit kepada jam, kita akan dapat 1/2. Oh, maksudnya dia nak tahu laju dekat kawasan ni lah. Dekat kawasan ni jaraknya 78 km. Masa dia 1/2. So laju formula dia jarak bahagi masa dapatlah 52 km per jam. Okey, untuk soalan B, T kamu dapat berapa? Empat. Okey, dapat 4. Betul. Cerita dia Melaka ke Gombak ialah 2 kali purata laju dari Gombak ke Melaka. Melaka ke Gombak 2 kali. So nak tahu laju untuk Melaka ke Gombak ni, laju jarak bahagi masa. So jarak dia masih sama 150. Cuma masa dia akan jadi 6 tolak T. Ni 150 per dengan 6 tolak T. Okey, dia kata 2 kali jarak Gombak ke Melaka. So 2 kali letaklah 2. 2 kali dengan purata laju. Laju Gombak ke Melaka jarak dia 150. Masa dia T. So 150 per T. So yang ni cikgu darab masuk ni 2 darab 150 jadi 300.
Cikgu darab silang. Pindah-pindah dapatlah 4. Okay, now dia nak suruh kira seluruh perjalanan. Okay, bila seluruh perjalanan, ingat jarak ni dia pergi dan dipatah balik. So dia akan jadi 150 tambah 150. Yang mana total jarak dia ialah 300 km selama 6 jam. So 350 bahagi 6 dia ialah 50 km per jam. And then dia minta kita huraikan pergerakan keseluruhan perjalanan. Jadi daripada kiraan kamu ni kamu tulis dalam bentuk ayat sahaja, iaitu kereta Fahmi bergerak sejauh 300 km. Kan sebab dia suruh cerita pasal keseluruhan perjalanan. So 300 lah pergi dan balik. Sejauh 300 km dengan laju purata 50 km per jam. Okay, kita kira kat sini tadi. Dalam tempoh 6 jam. Maksudnya cerita balik sahaja. Laju purata, dia punya jarak dan masa. Macam tu. Itu ialah cara kita huraikan pergerakan dia. Okay. Boleh Boleh tak ni? Sebab graf gerakan ni dalam trial, ya Allah ramainya salah. Boleh. Okay. Now soalan 13 ni mengenai mean sesiang piawai statistik. Okey, diberi bahawa mean catatan masa Amin dan Jaha adalah sama, cari nilai mean tersebut. Okey, cikgu nak tahu jawapan mean dia berapa. So bila dia kata sama, kamu boleh pilihlah nak kira untuk Amin ke, nak kira untuk Jaha. Kira salah seorang sahaja lah. Sebab dia habak dah sama ni. Berapa mean? 14. 14. Sisihan piawai Amin? Sisihan piawai kena kira asing-asing. Sisihan piawai Amin dapat berapa? 1.095. Okey, sisihan piawai Jaha? 2.366. Okey, betul lah tu. Just guna formula sahaja. Okey, kuasa 2. Sisihan piawai kan, cara kira dia setiap data tu berkuasa 2 tambah bahagi dengan bilangan data. Kita ada 5 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tolak dengan min. Min dah ada ni, min sama. So dua-dua akan guna min yang sama. Kuasa 2. And then square root. Okay, cuma hati-hati je nak tekan kalkulator kat sini. Okay, selalunya sisihan piawai ni dia akan suruh kita pilih konsistensi kan. Jadi siapa yang akan terpilih untuk mewakili sekolah? Siapa? Amin. Amin. Tengok ni 2 markah. So jangan jawab Amin sahaja. Jelaskan, dijelaskan. Sebab apa? Amin kerana? Sisihan piawai lebih kecil. Ya, betul. Sisihan piawai lebih kecil. Okey, jurulatih olahraga mendapati jam randik telah diubah. Setiap masa larian bagi 5 percubaan yang telah dicatat perlu ditolak 2 saat. Maksudnya kena tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2 sebab jam randik rosak. Berdasarkan kepada situasi ni, keputusan pemilihan DB ni yang kita pilih Amin tadi tu akan berubah jika kriteria yang sama diperlukan. Maksudnya bila berlaku masalah dekat jam randik tu, kita kena tolak, sepatutnya kalau nak accurate, kita kena tolak 2, tolak 2, tolak 2. Tapi ditanya kat sini, kalau kita tak tolak 2 tu, kan, kita just ambil saja nilai dekat B ni, adakah dia masih accurate pemilihan Amin tu? Adakah Amin masih tepat untuk dipilih untuk mewakili sekolah? Ya. Ya, kenapa? Sebab jumlah masa tu tolak sama kedua-duanya. Ya, penjelasan tu kurang tepat. Ada siapa lagi nak cuba? 2 markah. 2 markah ni maksudnya jawapan ya atau tidak. Dan markah yang kedua tu ialah explanation kamu. Siapa nak cuba? Tadi jawab, kalau Ammar tadi jawab mungkin dapat 1 markah sahaja. But explanation dia kurang detail. Siapa nak try lagi? Tak ada? Okey, jawapan dia tidak. Kerana menolak data dengan suatu nilai tetap, kes kat sini 2 lah. Okey.
tidak akan mengubah nilai sisihan piawai. Sebab kita pilih amin tadi berdasarkan sisihan piawainya. Sisihan piawai, sesuatu data tidak akan berubah kalau berlaku penolakan atau penambahan pada setiap data dia. Dia akan berubah bila kita setiap data tu berlaku perubahan kena darab atau kena bahagi. Barulah nilai sisihan piawai tu berubah. Faham tak? Boleh ya? Sisihan piawai tak akan berubah kalau setiap data ni ditolak atau ditambah. Contohlah di cerita dia sekarang ni, keputusan ni sepatutnya kena tambah 5. Ni tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Adakah dia akan mengubah nilai sisihan piawai? Jawapan dia pun tidak juga nah. Tidak, kerana menambah data dengan suatu nilai tetap tidak akan mengubah nilai sisihan piawai. Okey, boleh tu? Boleh. Boleh, kita teruskan soalan 14. Okey, 14A. Kita ada matriks songsang T. Kita nak cari matriks T. Apa kaedah yang kita akan gunakan? Kita ada matriks songsang, kita nak cari matriks T sebelum songsang. Okey, caranya ialah kita akan songsangkan balik matriks songsang T ni. Macam mana nak songsangkan dia? Macam biasalah kita kalau nak songsangkan, guna satu per AD C, ubah kedudukan. Tengok ni macam cikgunya, cikgu ambil daripada skema ni. 1 per, bawah ni ialah AD tolak BC, iaitu negatif 1/2 darab 58 tolak dengan 3/4 darab negatif 1/4. Itu untuk kawasan ni. And then yang ni dalam matriks ni kita ubahlah kedudukan macam biasa. 5/8 dengan negatif 1/2 ni ubah kedudukan. And then 3/4 ni jadi negatif, yang ni jadi positif. Kira kita akan dapatlah matriks T tu balik. Okey. Boleh Kita nak teruskan kepada B. Kita ada matriks P dan matriks Q. Dia kata bila matriks P darab matriks Q akan dapat matriks R. Dan peringkat bagi matriks R ialah M kali N. Nyatakan nilai bagi M dan N. Okey, yang ni cikgu dah explain dalam kelas. Okey, bila suatu matriks didarab dengan matriks yang satu lagi, tengok dia punya peringkat. P ni peringkat dia ialah 2 kali 2. Itu ke sebut rasa salah, bukan 2 kali 2. 2. 2. Maksudnya ada 2 row and 2 column. And then Q ni dia ialah 2, 1. 2 row, 1 column. So, bila darab, 2 matriks boleh didarab kalau kat sini nombor dia sama. So, kat sini 2 dan 2 memang nombor yang sama. So, memang dia boleh darab lah. Dan peringkat jawapan kepada hasil darab ni, peringkat dia ialah ambil nombor ni, 2 ni, kali dengan 1. So, R ni peringkat dia kita akan dapat 2, 1. Maksudnya 2 row, 1 column. Jadi 2, 1 tu dia susun macam ni, M kali N. So, ambillah, letaklah M itu 2, N itu 1. Boleh? Peringkat row macam ni, column yang tegak ni. Okey, lepas tu soalan yang kedua, tulis satu persamaan matriks yang menunjukkan PR sama dengan Q. So sekarang ni R kita tak tahu apa dia punya elemen dalam matriks tu. So kita akan ganti dia dengan SY. So dia akan jadi ni P, ni R, ni Q. And dia kata nyatakan unsur-unsur bagi matriks R. Apakah nilai-nilai XY ni? Kita macam biasalah. Kita ikut persamaan matriks songsang. Dapatlah X5, Y negatif 1. Boleh? Selesaikan dua matrik ni dulu. Maksudnya 4 darab 8 tambah 3 darab 6. Dan yang bawah ni negatif 2 darab 8 tambah 1 darab 6. Selesaikan dalam ni barulah 1/10 masuk dalam. Darab dengan 50. Kemudian 1/10 darab negatif 10. Okey, boleh? Boleh. Ada nak tanya tak mana-mana kat sini? Kawasan ni.
Dah. Okay, kalau boleh kita continue. Okay, plan. So, plan ni maklumat yang ada kat sini dia tak... Sekejap. Ada maklumat dia bagi. Dia bagi... Dia cuma cerita. Okay, dia cuma cerita saja apa bentuk yang terlibat. And then lukis dengan skala penuh, plan gabungan, berpejal. Okay, skala penuh pelan maksudnya kita tengok dari atas. Tengok dari atas. So, bila tengok dari atas, ibaratnya macam kita benda ni ranap ke bawah. Benda ni macam, bila macam kita naik kapal terbang, kalau kita tengok kat bawah, kita tak nampak pun bentuk bumbung yang tajam tu. Kita nampak macam flat je kan. Sebab bahagian ni kita tak nampak. Dia jadi macam jatuh ke bawah. Kita akan nampak tapak dia sahaja. Jadi yang ni kita akan lukis sebagai segi 4 lah kan. Segi 4. Yang ni pun sama kan jadi segi 4. Sebab yang bayangkan KH ni turun. Kita akan nampak AE ni kan. Sebab dia selari ni sama. Dan BC ni sepatutnya ada kat sini. Kita kena buat putus-putus. Gambar aja dia akan jadi macam ni. Ini yang segi 3 tu. Yang ni yang segi 4 yang mana bulatan tu berlubang. Nampak ni kaki CB. Okay. Dalam exam tak perlu label lah. Kalau kita kalut-kalut buat kan. Kita tak mau label pun tak apa. SP, QHE tak mau label pun tak apa. 10 cm, 6 cm tak mau tulis pun tak apa. Okay, cuma kan. Kalau kertas, macam mana kita nak bagi kita punya gambar rajah ni tak sengit? Okay, kamu perasan tak dekat buku kamu tu ada satu untuk kegunaan pemeriksa, ada satu line panjang tu. Perasan tak? Perasan. So guna pembaris, start dengan line dekat situ. Jarak kan. Maksudnya, okay, katalah ni line line nampak tak line yang dekat skrin kamu ni. Ni adalah line yang untuk kegunaan pemeriksa tu. So nak selamat, ambil pembaris kamu tu letak macam ni. Panjang. Ni pembaris lah katanya. Jadi panjang ni kena selarikan dengan line ni. So kamu akan dapat satu garisan yang lurus. So tapak lukisan kamu tu dia akan jadi straight lah. Sebab kamu berpandukan kepada garisan untuk kegunaan pemeriksa memanglah dah straight ni. Okay, so daripada sini bergeraklah buat yang mana pula? Okay, nak buat 5 cm. Okay, kira 5 cm. Ambil pula pembaris. Jarak 5 cm ni kira pakai baris. Lepas tu ambil pula baris untuk buat tapak yang tu. Yang ni bagi selari. Nanti garisan kamu yang ni dengan yang ni. Dia kan jadi straight lah. So bila straight, nak buat yang ni pula. Nak buat garisan ni pula. Okay. Kira 5 cm, ambil. Buat straight. Straight line ni pula nanti, kamu boleh guna pembaris, boleh check. Adakah dia jaraknya sama dengan yang ni. Maksudnya setiap line tu kita buat rujukan ni. Garisan kegunaan pemeriksa tu sebagai kita punya rujukan. Okay. Sebab kalau kamu tak rujuk garisan, mana-mana garisan straight line, kamu terus lukis, kamu tak tahu lukisan kamu tu kok sengit sikit ke, condong sikit ke. Dia tak boleh. Kalau condong ke apa, markah tolak lah untuk soalan ni. Dia sangat rigid. And kamu boleh buat garis binaan. Okay, garis binaan tu just make sure jangan tajam jangan tajam pula. Jangan tebal daripada garisan jawapan kamu. Okay. Tu teknik dia lah nak dapatkan garisan yang, lukisan yang tepat, tak sengit. Okay. Lepas tu soalan tanya apa ni? Tak ada masalah dah ini? Tak ada. Sebab dia pelan gambar rajah dia pun sebenarnya tak adalah complicated sangat kan. Okay, hitung isi padu pepejal yang tinggal. So, pepejal yang tinggal. Kejap. Macam mana cikgu dapat 8 kat sini? Tak dikira dapat. Sini. QP 10. Kenapa cikgu kata QP 10? Sebab daripada QP 10 ni cikgu dapat tinggi segitiga ni 8. Lupa dah macam mana dapat 10 QP. RQ 10.
ABCD, ABCD, serta mengufuk permukaan segi 4 tepat. Kan cikgu, jari dia kan 5. Lepas tu atas tu 3. Mana jari 5, okey 3. So straight line 8. Tu 5 tambah 3. RG. RG, mana RG? Okey, RG 3. So, Oh, okey. So sini maksudnya sini sini 5 kan, HE 5, so sini 8. So 8 bukan sini, sepatutnya sini kan? Oh silap lah ni. So maksudnya sini yang 8, sini yang 8. Okey. Sini bukan, silap. Yang ni pun bukan 10 lah kan? Okey, lepas tu nak cari isi padu ni dulu. Isi padu segi 4 ni, cuboid ni. So 5 kali 6 kali 10. 5 kali 6 kali 10 sebab cuboid ni dia panjang, darat lebar, darat tinggi. So sini 5, sini 10. Kenapa 10? Sebab sama dengan sini. 5, 10. Yang ni pula dia ialah 6. Sebab apa 6? Sebab jari dia sini 5, JD ni 5. So kalau JD 5, GF pun 5. Bila GF 5, HE pun 5. So 5 ialah jari bulatan ni. Bila HE 5, EB pun 5 sebab dia jari. So untuk cari panjang AE ni 5 tambah 1 jadi 6. So 5 kali 6 kali 10 ialah isi padu kuboid. And then nak kena tolak dengan yang sukuan bulatan yang dia buang. Yang mana bila kita tengok sukuan bulatan ni dia ialah silinder. Sukuan silinder yang dibuang. So kita akan tolak dengan silinder lah. Kat sini silinder. 1/4 darab pi J kuasa 2T. 1/4 sebab dia suku. Pi J kuasa 2T ialah isi padu silinder. Pi J kita 5. T kita ialah 10. Tinggi dia ialah 10 ni. Okay. Yang ni kuboid. Kuboid. Yang ni suku silinder. Suku silinder. Kemudian yang last kali ialah ni 1/2 kali 6 kali 8 kali 10 ialah segitiga ni kan. 1/2 kali 6. Sekejap. Tak betul ni 1/2 kali 6 kalau jadi. Oh dia tegak QE ni. Sekejap. Segi 4 tepat PQRS ialah satas condong. Okey, PQRS ni dia condong. Yang ni straight lah kan? Ni maksudnya dia segitiga sudut tegak, betul tak? Okey, so kalau segitiga sudut tegak, so 1/2 kali tapak kali tinggi. Betul lah. 1/2 kali 6 kali 8. And then kali dengan 10 ni. Untuk tahu isi padu prisma ni. Okey, ni prisma. Prisma segitiga. And then kira dapatlah jawapan. Prisma segitiga tu. Okay, boleh tak ni? Sorry, segitiga sudut tegak tu. Okay, kau dekat mana-mana yang tak faham? Tak faham tanya siap-siap ni. Okay, kena pandai tengok nilai-nilai tu. Kadang tu nilai dia kat sini. JD ni 5, boleh guna untuk ujung sana. Kena tengok. Okay, boleh. Okay tak ni? Senyap orang. Ada orang tak ni? Cikgu, yang Ya. lukisan tu kalau lukis, kan cikgu yang dalam tu dia lukis menegak, kalau saya lukis melintang boleh? Boleh. Okey.
Cuma kalau melintang tu muat tak kamu punya ni? Muat Mat. muat okey. Lagi nak tanya? Tak ada okey. Bahagian C. Bahagian C okay, ni teori graf kan? Jadi kamu soalan pertama lukis satu graf terarah, laluan terpendek. So laluan terpendek kamu daripada distance Fazli ke pekerja lah. Dia nak kutip dulu pekerja dia kan? Okey, bila dah kutip pekerja barulah dia nak bergerak ke 5 buah rumah pelanggan. Venue, L, Izmir, Sarah, Ros. So mula-mula daripada pekerja ni dia pergi mana dulu? Yang terdekat kamu buat berapa? Daripada pekerja ni pergi mana dulu? Encik Venu. Okey, pergi Encik Venue. Lepas tu daripada venue pergi mana? Puan L. Puan L. Lepas tu daripada Puan L Encik Izmir. Encik Izmir. And then Dr. Sarah. Dr. Sarah. Lepas tu Puan Rose. Puan Rose. Okey. Adakah benar jawapan itu? Betul lah. Dia bagi ruangan untuk kamu ni kan. So kamu graf terarah mesti kena ada anak panah. Okey, graf terarah kena ada anak panah. Kalau graf pemberat kena ada nilai. Nilai. Ikutlah kalau nilai soalan tu dia cakap pasal kilometer ke apa ke kena letak tepi-tepi tu. Kena tepat. Okey, selesailah graf terarah. Hitung jarak terpendek. So daripada laluan-laluan tu kita tambahlah 3 ni ialah dari rumah Fazli ke pekerja. 4 ni pekerja ke rumah Encik Venue. Kemudian yang ni ke rumah Puan L, ke rumah Izmir, ke rumah Sarah, ke rumah Puan Rus. So 30.7 km. Okey, lepas tu dia terus pulang ke rumah setelah menghantar semua pekerja dia. Hitung kos petrol. So tadi setakat rumah Rus ialah 30.7. Kemudian Encik Fazli balik ke rumah dia 9 km lagi tambah. So sekarang 39.7 km. Dan sini dibagi maklumat bahawa 12 km per liter di mana RM2.05 seliter. So kiraan dia akan jadi, ambil 39.7 ni total kilometer Encik Fazli lalu bahagi dengan 12 km darat dengan 2.05 sen seliter. Dapatlah RM6.78. Okey, kemudian C, situasi baru ni. Pada setiap hari Ahad, L dengan Ros ni akan pulang ke kampung. Jadi pada hari tersebut, Encik Fazli tidak perlu menghantar pekerja dia. Hitung beza jarak dalam kilometer antara laluan terpendek menghantar pekerja pada hari Ahad dengan laluan menghantar pekerja pada hari lain. Pada hari Ahad ni tak lalulah rumah L dengan Ros. So kalau tak lalu rumah L dengan rumah Ros, dia jadi berapa kilometer? Maksudnya kita tak lalu rumah L ni dengan rumah Ros. So kita akan lalu dekat mana? Laluan baru dia akan jadi Encik Fazli ke pekerja, pekerja ke venue. Kemudian venue tak lalu L, venue akan lalu Encik Izmir terus kan. Tapi berapa kilometer kat sini? Tak tulis pun. 10. Macam mana tahu 10? Sebab tu kan sudut Sudut guna 90 teorem. darjah. Sebab dia 90 darjah so kita boleh guna teorem. Kalau dia tak 90 darjah tak boleh guna teorem lah. Sebab teorem hanya untuk segitiga sudut tegak. Okey, 10. Lepas tu lalu Masarah 4.2 kan. Lepas tu lalu Abang Arus. Tak payahlah sebab tak ada Abang Arus tak ada kat rumah. So dia terus ke Encik Fazli ni. Okey, tapi kita akan kira setakat 4.2 je kot. Rasanya kalau tak silap. Sebab cerita dia bukan Encik Fazli ni, dia tak ambil kira lah Encik Fazli ni pulang semula ke rumah dia. Kan sebab kiraan kita tadi dekat soalan B1 ni setakat rumah Puan Ros yang last sekali. Checkpoint yang terakhir. So yang ni checkpoint yang terakhir untuk situasi C ni ialah rumah Dr. Sarah. Yang mana dia akan jadi 21.2 km sahaja. So boleh nak tahu beza, ambil lah 30.7 tolak 21.2 dapatlah 9.5. Yang ini cikgu ambil dari skema. Kalau kamu punya cara kerja letaklah
Ada sama dengan Okey. Lepas tu, apa lagi ditanya ni? Jika bayaran harian bagi setiap pelanggan RM70, hitung jumlah bayaran yang diterima oleh Encik Fazli dalam seminggu. Seminggu dia 7 hari. Satu hari dia akan, yang hari Ahad tu dia akan jadi berlain kan daripada hari-hari yang lain. Okey, kamu kira dapat berapa? Berapa? Okey, kita akan dapat RM2,310. Apa macam 5 buah rumah. Okey. Sebenarnya yang ni untuk 6 hari ya. 6 ni 6 hari selain hari Ahad. Yang ni untuk hari Ahad. Okey, 5 ni 5 buah rumah. Sebuah rumah RM70 selama 6 hari. Tambah dengan hanya 3 buah rumah sebab tolak rumah siapa? Ros dengan siapa seorang lagi tadi tu? L tu kan. So tinggal 3 buah rumah darab dengan RM70. Darab dengan satu hari Ahad sahaja macam ni. Dapatlah 2310. Okey. Boleh, ada nak tanya tak? Teori graf ni sebenarnya syok juga nak buat, cuma dia bahaya bila ya. Nak tengok yang C2. C1. Ni C1 sini. Dia teori graf ni dia bahaya. Dia macam kalau dia bahaya kalau kita salah dari atas ni dia boleh efek sampai ke bawah ke bawah. Tu yang bahayanya teori graf ni. Dia berangkai. Dia sebenarnya jangan careless lah, kira ni pun betul-betul jarak terpendek ni. Okay. Okey tak C1 ni? Betul tak 9.5? Okey cikgu. Okey. Ya, teruskan dengan soalan yang terakhir. Soalan. Okey, dia suruh kita lukiskan soalan 17 ni. Okey, cerita dia panjang-panjang, baca betul-betul, keluarkan maklumat yang diberi. Ni maklumat yang cikgu boleh keluarkan. Ikutlah kamu mungkin boleh tulis dengan ringkas lagi iaitu guna case sahaja untuk copy kan. Teh, jus macam dia buat ni. So ni maklumat yang cikgu dari yang panjang-panjang ni. So dia suruh kita lukis gambar rajah van. Okey. Untuk gambar rajah van, cikgu pesan banyak kali dah, kita akan isi mana kawasan yang dia share banyak. Okay, macam kes ni, tengah ni lah yang dia akan share 3 kawasan kan. Kopi, teh dan jus. So isi yang ni dulu. So kat sini memang dia bagi tahu 5. Okay, kita pun buh 5. Okay. Lepas daripada kawasan ni, kawasan yang share ialah kawasan ni dengan kawasan ni kan yang dia share. Yang dia tak duduk sendiri. So untuk kopi dengan teh, dia kata 13. Dah ada 5 kat sini sebab kawasan kopi dan teh lah semua ni. Kita dah isi 5 kat sini, so balance lagi 8. Okay. Cikgu bulatkan maksudnya yang ni kita akan isi dulu nah. Okay, tengok kopi dengan jus. Ada tak dia bagi maklumat kopi dengan buah? Dengan buah 12. So inilah kawasan kopi dan buah. Dah ada 5, balance lagi 7. Lepas tu kawasan ni pula, inilah kawasan teh dengan buah. Jus buah 11. Okay, di kawasan teh dan buah ni dah ada 5, tinggal lagi 6. Okay. Lepas tu barulah kita isi yang seorang-seorang dia ni. So tengok sini kopi 44. So kopi dia lah satu bulatan penuh ni lah kopi. Total dia kena 44. Kita dah ada 8, dah ada 5, 7, balance lagi 24. Okay, apa lagi? Okay, tengok yang tik-tik ni yang kita dah isi dalam gambar rajah van kita lah. Okay, yang tidak pilih 6. Tak pilih tu soalan ni. Okay. Okay, teh sahaja sama dengan 3 kali buah sahaja. So kita akan guna variable lah untuk ni. Yang mana 3 kali buah nah. Teh bersamaan dengan 3 kali buah. Katakanlah jus buah tu kita letak X. So teh ialah X plus 3.
Dah settle. Dapatlah gambar rajah van. Sebabkan ada 6 ni kat luar, so kena tutup both universal set. Okay. Gambar rajah van nak selamat, letaklah universal set semua ni. Segi 4 kat luar ni. Okay, selesailah kita lukis gambar rajah van. Kemudian soalan bertanya, hitung bilangan pekerja yang memilih teh sahaja jika jumlah bilangan kerja yang terlibat dengan kaji selidik adalah 95 orang. So dia nak tahu nilai teh sahaja iaitu X plus 3. Total semua sekali terlibat ialah 95 orang. Maksudnya kat sini kita tambah semua ni termasuk 6 kat luar ni tau. Sebab 95 merujuk kepada yang terlibat dengan kaji selidik termasuk 6 ni. Itu tambah semua dapat 95. Pindah-pindah dapatlah X kita 18. So kita nak teh sahaja. X plus 3 iaitu 18 tambah 3 dapat 21. Ni pun 18 lah. Okay. Boleh yang tu? Nak tanya apa-apa tak? Boleh. Okay. Kalau boleh kita proceed. B. Hitung purata. Berikan jawapan anda dalam nombor bulat. Arisha ada dalam ni? Arisha tak ada. Arisha tak ada. Okay, bila dia kata nak jawapan anda dalam nombor bulat, kita bundarkan lah. Okay, yang ni bila kita kira sepatutnya dapat berapa? Silap ni taklah. Betul lah. Dapat berapa? 3.59. 3.59. So dia nak nombor bulat, bundarlah dapat 4. Kalau dia tak nyatakan berikan jawapan anda dalam nombor bulat, dia tak bagi tahu, jangan sesekali boh 4 tu boh je ikut kalkulator tu 3.59. Perpuluhan belakang tu je kamu bundar. Okay. Selesai soalan ni. Dekat min je purata. Yang ni 147 ni ambil daripada mana ni? 147 ni ambil daripada mana? Titik tengah. Ni. Jangan main congok lah. Kalau congok betul apa sebab dekat trial baru ni ada yang orang congok, salah kira purata. Ambil kalkulator tekan 20 tambah 2 bahagi 2 dapat berapa? Tukuk kita silap congok kita. Bukan kita tak tahu kan jadi careless. Okay, next ialah soalan terakhir ke? Jadi cerita dia, syarikat A ni nak beli kan, dia nak beli kopi, teh dengan jus buah. Dan ni lah dia punya perbelanjaan lah kalau nak beli kopi. Harga dia RM38 seunit. Kalau nak beli paket jadi macam ni. Saudara dapat macam ni. Maksudnya jumlah besar kalau nak beli kopi, teh dengan jus buah ialah RM65,836.80. So dia hantar ni untuk dapat kelulusan daripada bahagian kewangan. Inilah pendapatan dan perbelanjaan bahagian kewangan. Okay, pendapatan aktif, pasif, perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Okay, lepas tu diberi bahawa aliran tunai syarikat A adalah positif RM5,1,980. Adakah draft daripada bahagian bekalan akan diluluskan oleh bahagian kewangan? Okey, kita tengok dulu berapa pembelanjaan tidak tetap. Okey. So cara dia yang ni pendapatan. Pendapatan kita tambah, perbelanjaan kita tolak. Ni pendapatan tambah, perbelanjaan tolak. So X kita akan dapat 3290, 3,290,000. Okey, tengok baca ni. Peruntukan untuk kopi segera, teh segera dan jus buah adalah di bawah kategori perbelanjaan tidak tetap sebanyak 2%. Okey, dia nak beli kopi, teh dengan jus buah, nak ambil duit dekat bahagian tidak tetap ni, tapi sebanyak 2% sahaja. So kita kira lah 2% daripada perbelanjaan tidak tetap ni berapa. Okey, 2% darab dengan perbelanjaan tetap, kita hanya dapat RM65,800. Sedangkan nak beli teh, kopi, jus buah kita perlukan RM65,836.80. Tak cukup. Jadi berikan justifikasi anda, adakah draft daripada bahagian bekalan akan diluluskan? Tidak diluluskan. Lepas tu buatlah panjang sikit ayat ni. Tidak diluluskan kerana, macam pendek sangat tidak diluluskan.
Tidak diluluskan kerana apa? Peruntukan yang diberikan tidak mencukupi sebanyak. Kerana betul lah tu ayat. Nak tulis ini pakai mouse payah sikit. Kerana apa? Peruntukan keuangan apa dia mah? Tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Okey. Macam tu. Soalan kewangan ni kena faham. Dia baca banyak kali. Kalau tak faham baca banyak kali. Okey. Selesai.